Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiza Atira, kaunselor awak pada hari ini. Jadi, boleh perkenalkan nama dulu? Saya Rashidah. Tapi boleh je nak panggil saya Shida sebab kawan-kawan saya panggil saya Shida. Lepas tu saya seorang pelajar degree. Okey Shida, Shida sihat? Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, sihat. Sihat Alhamdulillah. Okey, jadi saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Hafiza, kaunselor daripada USIM, dan di sini saya berperanan sebagai kaunselor dan Shida berperanan sebagai klien, di mana saya akan mendengar, memahami dan cuba untuk membantu Shida. Apa-apa sahaja yang Shida ceritakan, saya akan menyimpan rasa ini sebaik-baiknya, dan saya tetap perlu pada etika kerahsiaan lah, kecuali ia melibatkan nyawa ataupun pihak ketiga. Jadi saya akan maklumkanlah kepada yang lebih ni. Okey. Okey Shida, boleh Shida ceritakan dengan lebih lanjut tentang latar belakang Shida dan sebagainya. Macam Shida, Shida anak yang ketiga daripada 5 beradik. Saya dah tak ada ayah. Dan saya pelajar lah, tapi daripada bisnes saya minat sangat dengan bisnes. Jadi Shida anak yang ketiga daripada 5 orang beradik, dan Shida dah tak ada ayah lah ya. Dan Shida sangat minat bisnes dan belajar dan bisnes dalam masa yang sama. Jadi betul. boleh Shida cerita lebih lanjut lagi. Okey, saya sebenarnya sekarang saya SEM ke-5 lah. Sekarang. Dan dalam pada masa yang sama, waktu time saya SEM 3 macam tu. Actually sebenarnya saya dah lama dah lah start macam belajar, tapi dalam sama saya ada buat macam yang kecil-kecil lah. Waktu tu saya macam mana, waktu time saya sekolah menengah lagi, saya dah berniaga lah. Pernah satu ketika tu saya saya berniaga tudung. Waktu tu bulan puasa. Bukanlah berniaga tudung macam ni pun, saya beli kodi, kiranya macam beli kain gulung tu 5 colour. Saya pergilah jahit dengan tukang jahit kan. Lepas tu saya jual kat sekolah. Masa tu hanya nak tunggu untuk raya je, macam 2 minggu. Saya dapat lebih kurang dalam 1,000 lebih. Masa tu lah dulu-dulu. So start pada tu saya rasa macam saya nak macam seronok je. So saya start pada tu lah. Macam sekarang ni pun saya ada perniagaan kecil lah, buat baju budak. Buat baju budak. Jadi kat sini saya nampak lah yang Shida ni sebenarnya minat bisnes, dan daripada zaman sekolah lagi belajar buat bisnes, belajar jual tudung, dan sekarang pun masih ada lagi orang kata bisnes kecil-kecilan lah. Dan boleh saya tahu mungkin bisnes kecil-kecilan ni mungkin influence daripada family atau rakan-rakan? Sejujurnya saya rasa daripada family lah. Sebab macam arwah saya pun dia memang ada buat bisnes advertising, macam buat design semua tu lah. Dan saya pun ada sikit lah kepakaran untuk design baju-baju ke, design kad kahwin ke apa kan. Dan saya pernah lah buat benda tu. Cumanya bila ada satu ketika tu yang membuatkan saya rasa macam tak boleh nak go lah. Macam saya macam bukan terduduk lah, saya macam nak berehat sekejap. Kiranya saya nampak lah yang Shida sebenarnya ada semangat yang berkobar-kobar untuk buat bisnes, tapi disebabkan ada mungkin satu isu yang menyebabkan Shida terduduk. Boleh saya tahu dengan lebih lanjut apa yang menyebabkan Shida terduduk tu? Sebenarnya waktu time saya macam saya cakap kan, saya ada macam perniagaan kecil lah, macam baju budak tu. Saya pernah lah macam orang kata duit dapat macam satu hari tu 1K tu kadang-kadang biasa. Dan saya pernah macam hit masa tu lebih kurang sebelum raya lah. Masa tu saya seorang-seorang lah. Saya rasa macam saya masih lagi budak yang baru belajar, yang masih nak cari ilmu lagi lah. Perniagaan ni macam mungkin ada jatuh bangun kan. Mungkin waktu tu saya macam agak mungkin saya rasa waktu tu seronok, sedar macam seronoknya senang dapat duit kan. Saya dapat dalam 10K tu saya seorang je saya buat sale lah masa tu. Saya yang bertungkus lumus lah, saya buat macam-macam semua kan. Tapi sebab yang betul lah macam yang Hafizah cakap tadi ada isu tu, saya rasa mungkin sebab
sebenarnya saya pelapis. Pelapis tu macam kalau dekat USIM tu macam tentera lah, macam separuh pelajar separuh tentera. Masa tu saya waktu pelajar, waktu time saya, kiranya baju yang saya buat, baju budak tu lebih kurang macam ada dah 3 batch yang saya buat. Macam satu design sama cuma warna berbeza, 1, 2, 3 macam tu. Tapi waktu time yang untuk yang kiranya macam saya nak besarkan lagi saya punya perniagaan, saya keluarkan duit untuk buat design baru. Tapi waktu saya beli kain semua-semua tu bukan saya yang uruskan. Yang uruskan tu ibu saya dan abang saya. Dan yang paling macam saya rasa terkilan lah, sebab masa tu saya dekat Nautan. Kiranya macam operasi macam tu lah, operasi. Saya punya design baju tu abang saya bagi dekat tukang jahit tu tanpa pengetahuan saya. Kiranya saya betul-betul balik daripada operasi macam latihan tu, saya terus dapat baju. Dan dalam keadaan tu macam baju yang saya terima tu saya macam okey je lah, tak apalah. Okey macam ni, okey. Cuma design dia bagi saya macam tak boleh pergi jauh lah. Sebab saya macam, bukanlah kata pandai sangat tapi boleh rasa lah benda tu. Dan yang macam paling menyedihkan sebab saya macam kena tipu lah sebenarnya. Kena tipu. So macam saya nampak lah yang Syida ni seorang yang sangat berkobar-kobar nak buat bisnes. Tapi disebabkan ada halangan, waktu pelapis ada pula kena pergi operasi. Jadi Syida sedih sebab tak dapat nak buat yang terbaik untuk baju tu. Betul ke Syida? Betul-betul. Saya rasa macam saya sangat sedih lah. Macam kenapa, dia sedih tu sebab bila saya terima baju tu saya macam, itu dah sedih lah. Macam abang saya tak mengikut apa yang saya nak. Lepas tu duit memang kita kena bawa keluar lah. Dan cuma hanya perantaraan lah kan. Tapi yang saya rasa macam lagi terkilan sebab tukang jahit tu sendiri, yang kilang tu sendiri tipu saya. Saya rasa macam saya dah lah budak yang belum nak belajar. So macam bila tahu pula macam baju yang saya terima tu macam baju daripada 2 tahun sampai 12 tahun. Dia punya panjang pendek dia tu, dia akan kurangkan 2 inci daripada yang kita punya table kita lah, macam daripada jadual kita punya tu kan. So macam mana saya nak jual kalau macam ni? So membuatkan saya macam betul-betul rasa macam memang betul-betul down lah. Saya rasa macam ya Allah, apa ni, macam tu lah. Mungkin sebab saya pernah dapat duit macam tu. So saya macam, bila bagi saya macam nak dapat duit ni bukan senang lah. Bukan senang macam mana, maksudnya untuk saya sendiri. Sebab everything yang saya nak, apa yang saya nak semua saya guna hasil daripada duit saya sendiri. Saya tak ada macam nak ni. Even kalau macam dalam family saya sendiri pun, contoh macam ibu saya kan, macam saya akan cakap, boleh tak sekarang ni kita nak pinjam dulu duit ni, nanti kita bayar balik. Kiranya macam saya tak pernah macam manjakan diri saya untuk macam everything yang saya nak saya just minta je. Sebab saya rasa macam lepas arwah saya meninggal, saya rasa saya mungkin lebih berdikari. Macam tu lah. Saya faham dengan situasi Syida, dan saya nampak lah Syida ni seorang yang berdikari. Syida nak apa-apa pun Syida akan berusaha untuk dapatkan apa yang Syida nak. Jadi apa yang saya faham, Syida sebenarnya rasa sedih sebab tukang jahit tu dia tak dapat nak memenuhi kriteria baju yang Syida nak. Dan bila Syida berusaha untuk dapatkan duit dengan cara menjual tu, tapi bila orang kata kilang tu tak dapat buat dengan baik, Syida rasa sedih sangat. Syida sedih sebab Syida tak boleh jual baju tu. Sebab kita dah bawa keluar modal, tapi dalam pada masa yang sama yang kita nak jadikan benda tu sebagai untung balik untuk kita tu tak boleh. So saya rasa macam memang sangat terkilan lah dengan kilang tu sebab dia tipu saya. Lepas tu baju tu disingkatkan, semua baju disingkatkan, dan kain saya dicuri. Kiranya sepatutnya dapat macam 50 baju dalam satu gulung kain tu, mungkin hanya dapat 38. Macam tu lah. Dan kain saya dicuri lagi. Dia kata kain dah habis. Tapi bila kita tally balik, macam benda tu tak masuk akal lah dengan apa yang saya nak bayar. Tapi itulah, bila tambah pula keadaan waktu tu ibu saya kena masuk hospital kan. So lagi saya macam priority saya pada perniagaan tu kurang. Saya memang nak mak saya sembuh, dan alhamdulillah mak saya pun makin sihat, alhamdulillah. Cuma waktu tu saya memang put effort saya memang betul-betul dekat pembelajaran dan hanya pada ibu saya saja. Tapi kalau tanya apa yang saya nak dua-dua. Saya nak perniagaan pun nak, saya belajar pun saya nak.
Jadi saya nampak lah yang sebenarnya Syida diuji dengan dua perkara di mana Syida rasa macam berat untuk terima benda tu. Yang pertama dari segi orang kata perniagaan lah, yang mana Syida kena tipu. Dan dalam masa yang sama mak Syida pula yang sakit. Jadi ia sangat mengganggu fikiran Syida ya. Sejujurnya memang sangat mengganggu lah. Tapi pada waktu ketika tu yang saya perasan pada diri saya lah, macam bila saya belajar kan, kalau saya fokus pada terhadap satu perkara tu, contoh macam bila hari tu saya memang macam dalam SEM 3, SEM 4 macam tu, saya macam fokus pada perniagaan. Saya memang boleh hit lah macam satu hari 1K tu macam okey je macam. Tapi macam yang bila nak dekat raya tu, macam yang saya kata saya pun dapat yang macam 10K yang sebenarnya lebih ke atas lah. Tapi bila saya roughly macam 10K lah kan. Tapi benda tu bukanlah satu pencapaian pun bagi saya rasa. Sebab benda tu adalah satu permulaan untuk saya nak terus maju lagi. Tapi itulah macam sekarang ni saya mungkin agak down lah kan. Sebab itulah saya datang untuk bercerita, untuk saya nak kembali, nak dapatkan semangat saya yang asal yang untuk saya berkobar-kobar macam nak terus berjaya kan. Macam saya rasa bila saya fokus pada pembelajaran, bila saya fokus pada perniagaan, saya memang boleh dapat. Tapi waktu tu pembelajaran saya dalam macam kalau keputusan tu macam 3.2 something, 3.3 something macam tu lah. Kiranya tak tinggi sangat lah. Tapi bila saya perasan lah macam waktu tadi saya SEM 4, SEM 4 kan saya macam kiranya sebelum ni lah. SEM 4 saya waktu mak saya masuk hospital tu, saya kiranya bila saya kena tipu macam tu, saya memang fokus 100% pada pembelajaran lah. Saya memang buat betul-betul dan alhamdulillah saya dapat keputusan yang agak memerangsangkan dan memberi macam satu, saya rasa macam pencapaian lah untuk saya. Macam saya rasa macam untuk dapat dekan tu, dulu saya macam fikir macam boleh ke nak compete dengan each other kan. Sebab saya rasa macam semua orang lebih pandai daripada saya, semua orang lagi hebat daripada saya. Tapi bila saya buat benda tu, saya rasa macam sebenarnya tak, saya boleh je kalau saya fokus. Tapi buat masa sekarang ni dengan PKP, dengan musim COVID macam ni, saya rasa macam perlu untuk saya nak bangkit untuk nak buat perniagaan semula. Tapi dalam perancangan saya rasa macam untuk perniagaan baju tu buat sekarang saya nak hold dululah. Saya nak buat perniagaan lain. Okay, saya faham. Yang saya nampak lah sebenarnya Syida ni nak fokus dua benda. Kalau boleh nak fokus dua benda dalam masa yang sama. Nak fokus bisnes, nak fokus belajar. Tapi bila satu masa yang bisnes pernah down dan Syida pernah fokus pada belajar, dan alhamdulillah Syida dapat pencapaian yang sangat baik. Dan Syida nampak tak hikmah di sebaliknya kenapa Allah orang kata uji Syida dengan pelbagai ujian dan Syida dapat yang terbaik dalam pelajaran. Walaupun dalam bisnes Syida down. Nampak tak? Betul lah, saya tak tahulah apa yang saya nampak ni macam betul ke tak kan. Tapi apa yang saya rasa macam bila saya berusaha ke arah tu, saya yakin dengan apa yang Allah bagi kat saya bersyukur dengan apa yang Allah bagi kat saya akan, Allah akan tambah nikmat saya. Tapi macam buat masa sekarang ni, saya rasa macam saya perlu untuk nak ada balik perniagaan tu. Saya nak balik semangat saya yang lama, yang seorang yang nak berjaya menjadi usahawan dunia dan sultan akhirat. Saya nak benda tu balik. Dan saya dah nampak lah benda tu, apa perkara kelemahan saya. Macam waktu dulu bila saya fokus pada perniagaan, pelajaran saya macam agak rendah sikit. Tapi bila saya dah meneruskan pembelajaran, perniagaan saya macam mana pula. So saya dah nampak lah kat situ. Dan alhamdulillah lah, saya pun rasa bersyukur bila Syida dah nampak dah sebenarnya kenapa Allah turunkan ujian macam tu pada Syida. Dan jika kita fokuslah kepada kesyukuran. Okay, contoh kalau saya bagi skala kesyukuran daripada 1 hingga 10, 1 yang paling rendah lah dan 10 yang paling tinggi. Syida nak rate berapa skala kesyukuran tu disebabkan Allah dah pernah bagi ujian, bermacam-macam ujian pada Syida mengenai ujian bisnes dan juga ujian keluarga, ujian belajar. Berapa Syida nak bagi? Saya rasa kalau macam kesyukuran ni, benda yang saya rasa saya memang saya memang letak 10 lah. 10 ke 10. Memang tinggi lah sebab saya rasa macam ada banyak perkara yang saya rasa macam bila saya belajar sangat tu, saya tak adalah belajar sangat pun. Saya tahu diri saya macam mana. Tapi cuma apa yang saya perasan bila saya macam, bukanlah buat baik dengan ibu saya, macam saya jaga hubungan kadang dengan ibu saya, saya minta berkat, minta doa dia semua kan. Kiranya udah family lah, baik udah family.
jadi yang terbaik untuk diri sendiri. Mm-mm. Saya nampak lah macam bila saya bersyukur, Mm. Allah bagi saya nikmat yang saya rasa macam saya tak expect yang saya akan dapat. Contohnya macam yang baru-baru ni, macam yang SEM lepas ni lah, Mm-mm. saya dapat 3.88. Mm. Saya rasa saya tak pernah terfikir pun. Mungkin ada orang memang dia rasa lebih lagi. Mm-mm. Mungkin dia rasa benda tu hanya sekadar biasa. Tapi bagi saya rasa macam sangat bersyukur sebab Mm-mm. saya rasa saya memang strive lah ke arah tu. Memang saya memang bercita-cita, memang saya nak buat yang terbaik untuk nak tunjukkan kepada family. Walaupun saya tak buat perniagaan sekarang ni, Mm-mm. tapi saya nak berjaya dalam pembelajaran. Saya nampak 10/10 tu sebenarnya sangat tinggi dan dah mencapai tahap kesyukuran yang sepatutnya. Dan saya nak ucapkan tahniah lah pada Syida, di mana Syida nampak hikmah di sebalik kenapa Allah turunkan ujian tu pada Syida. Dan jika saya fokuskan kepada perspektif Islam lah, apa Syida nampak di sebalik ujian yang telah Syida alami, apa yang Syida nampak dalam perspektif Islam? Kalau daripada segi perspektif Islam kalau saya lah, kalau kita muliakan ibu, everything yang kita buat akan mudah sekali. Itulah yang saya nampak. Jadi macam, dan itu satulah. Satu lagi macam apa yang susah kan, macam tu, macam everything kesusahan yang Allah bagi kat saya, sebenarnya ada banyak hikmah untuk jadikan saya orang yang lebih hebat lagi. Itulah yang saya nampak. Dan saya bersyukur sebab yang paling saya bersyukur sebab saya dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Yang bila saya down, bila saya ni, kawan-kawan lah, orang yang rapat dengan saya mesti akan macam bagi kata-kata yang positif, yang membuatkan saya rasa macam bukan saya seorang je yang susah, ada orang lagi susah pada saya. So saya akan sentiasa rasa macam, dan everything ada satu kata quote ni lah yang saya selalu buat. Saya akan cakap macam ni lah setiap hari, macam Alhamdulillah, terima kasih Allah untuk hari ini. Terima kasih untuk kesenangan yang kau bagi aku hari ini, dan sedikit kesusahan yang kau bagi pada aku hari ini, kerana dengan keduanya menjadikan aku orang yang bahagia. Itulah yang kata-kata yang membuatkan saya rasa macam, membuatkan saya rasa lega. Saya cakap lah, perkataan saya tadi macam kesenangan yang Allah bagi pada saya tu macam banyak. Kesikit kesusahan, walaupun hakikatnya saya rasa macam kesusahan yang saya terima tu macam besar, tapi mungkin benda tu hanya kecil mata Allah. Mungkin itulah, tapi saya bersyukur lah sebab dikelilingi oleh orang-orang yang positif, yang membuatkan saya rasa macam aku boleh. Macam tu. Betul. Dan saya setujulah dengan apa yang Syida cakap. Sebenarnya bila kita memuliakan ibu, insya-Allah Allah akan pemudahkan segala kita punya perjalanan hidup ni. Dan bila kita syukuri apa yang kita ada, walau apa pun dugaan yang datang, kita syukuri, kita insya-Allah kita akan rasa tenang, kita akan rasa bahagia. Ya Syida. Betul. Saya memang rasa macam tu lah. Sebab everything yang saya buat, saya rasa macam bila ada keberkatan daripada ibu saya, macam everything senang je. Dia jadi macam mudah. Saya tak tahu lah nak cakap macam mana. Dia mudah dia tu macam, memanglah ada kesusahan sikit, tapi dia punya kemudahan dia tu, lepas pada tu dia punya ending dia happy. Itulah yang saya nampak. Dan bila kita apa orang kata memuliakan ibu, sentiasa mendoakan ibu dan minta doa daripada ibu, dia sangat orang kata ada keajaiban lah. Betul, memang saya nampak lah benda tu macam memang orang kata kalau doa ibu tu adalah senjata bagi anak-anak. Saya rasa memang ibu saya memang ada senjata yang kuat lah untuk doa saya. Sudah hari-hari minta doa ibu. Memang setiap hari lah. Kalau boleh katakan saya macam, kalau tak call pun saya akan WhatsApp untuk tanya ibu saya, untuk sentiasa, walaupun sekecil-kecil keadaan pun saya akan call ibu saya. Mak doakan kita hari ni ada test, mak doakan hari ni kita. Even kalau benda tu tak jadi smoothly, macam smooth je, tapi dia mungkinlah dia akan ada cacat sikit, tapi dia tak se-extreme yang saya fikir. Macam dia masih okey lagi macam tu lah. Bila ibu ni orang kata doa dia dimakbulkan oleh Allah. So apa-apa ibu doa, insya-Allah Allah akan makbulkan. Betul. Dan pernah tak Syida alami satu situasi yang di mana Syida rasa macam benda tu macam mustahil untuk Syida buat, tapi dengan berkat doa ibu, Syida boleh je sebenarnya? Ada banyak sebenarnya, tapi antara salah satunya saya masuk pentas dakwah lah di YA. Masa tu saya rasa memang saya tak mampu lah untuk compete dengan mana-mana universiti, sebab dia antara international punya universiti lah, macam Darul Quran. Saya ni macam budak counselling, macam saya tak belajar pun macam syariah ke apa. Dah lama lah tinggal sebab waktu STAM je dulu kan.
Tapi ibu saya yakin dengan saya. Saya rasa memang bila ibu saya yakin dengan saya buat betul-betul, saya dapat masuk ke semi final. Cuma waktu nak masuk ke final tu memang saya sendiri memang macam tak nak lah. Sebab macam menyusahkan ibu saya. Sebab saya state balik macam kan dalam macam stamah, masa saya stam dulu, dalam ayat tu macam dia kata, aku seperti mana hamba aku sangkakan. Kalau hamba aku sangka baik, maka baik tu yang, kalau sebaliknya tu. So saya rasa memang saya fikirnya sebaliknya. Sebab tu saya tak dapat. Tapi cuma permulaan tu pun bukan mudah lah. Sebab dalam 12 orang dia nak kick 6 ke 4 orang. So saya rasa macam bersyukur lah saya termasuk dalam 6 orang lagi yang untuk pergi ke final. Kira Syida dulu pernah masuk kata pentas dakwah, dan memang susah nak masuk pentas dakwah tu. Syida mula-mula tak yakin dengan diri Syida, tapi orang kata dengan keyakinan seorang ibu, dengan doa seorang ibu, ia sangat membantu Syida untuk Syida build up diri Syida. Betul. Okay. Baguslah di mana Syida sangat mengharapkan doa seorang ibu. Dan orang kata kalau macam buat masa sekarang ni, saya rasa macam saya nak balik diri saya yang lama. Jadi apa yang saya rasa, sebab saya nak, dulu saya rasa saya susah tau. Kalau buat sekarang ni saya rasa susah untuk bahagikan masa saya. Masa saya, yelah bila saya belajar macam fokus lah, lebih kepada fokus. Kalau saya belajar, saya akan dapat apa kalau saya fokus tanpa perniagaan. Macam saya boleh dapat. Tapi kalau saya berniaga, saya akan mendapat. Tapi untuk pembelajaran kurang sikit. So saya rasa macam apa yang saya nak dua-dua lah. So buat masa sekarang ni, kalau tanya saya, apa yang saya nak adalah saya nak bahagikan masa di antara keduanya. Saya nak kembalikan semangat saya untuk nak lebih berjaya pada masa akan datang. Dalam perniagaan dan dalam, itu hanya perancangan saya lah. Perniagaan dan dalam pembelajaran. Kini kat sini saya nampak yang Syida nak fokus dua benda dalam masa yang sama. Nak fokus belajar, nak fokus bisnes. Tapi buat masa sekarang ni, Syida cuba untuk bahagikan masa dengan sebaiknya untuk fokus kedua-duanya. Jadi saya nak tahulah Syida buat masa sekarang ni, Syida nak fokus kedua-duanya. Tapi Syida rasa Syida mampu ke nak fokus dua-dua dalam masa yang sama? Syida rasa buat masa sekarang ni, kalau macam untuk fokus kedua-duanya ni, buat masa sekarang, sebab sekarang Syida week ke 12. So kalau mungkin Syida akan buat yang macam main-main, maksudnya yang senang-senang lah. Contohnya macam Syida akan bahagikan jadual, dan insyaAllah Syida akan buat slow lah. Maksudnya benda tu memerlukan proses. Macam pembelajaran buat sekarang ni, Syida kena utamakan pelajaran lah. Sebab dah nak akhir SEM. So macam kena utamakan yang tu dulu. Tapi pada masa yang sama, saya tak nak ketinggalan dalam perniagaan. Kiranya sebab sekarang ni saya adalah nak buat satu, orang kata macam business model canvas, BMC. Untuk perniagaan. Dia lebih kurang macam, dia ada kena dengan arwah yang saya punya perniagaan dululah. Tapi dia lebih kepada ni spesifik. Kalau macam dulu mungkin banyak lah macam banner, banting, signboard semua. Tapi kalau macam sekarang ni, yang saya nak buat ni, dia lebih kepada macam, dia masih lebih kurang macam tu. Tapi dia lebih khusus yang saya nak buat ni. Tapi saya memerlukan masa lah. Sebab benda tu, sebab saya nak kena tahu benda tu nak buat dekat mana. Sebab buat masa sekarang saya tak ada lagi lah mesin yang untuk buat benda tu. Kalau nak beli mesin tu pun agak mahal sikit lah. Mungkin saya perlu cari duit banyak sikit lagi lah. Ataupun buat loan untuk nak ada mesin tu kan. Tapi buat sekarang saya nampak lah benda tu yang, saya nak jadikan benda tu sebagai satu perniagaan family lah. Supaya benda tu tak akan terhenti. Macam saya ni, saya terhenti sebab saya punya. So saya tak nak benda tu terhenti. Saya nak jadikan benda tu sebagai satu perniagaan family yang adik-adik saya semua mesti terlibat. Kalau dia orang nak ada share dalam tu lah. Betul. Dan sebenarnya saya nampak lah yang sebenarnya Syida ni dah nampak dah apa perancangan akan datang yang Syida nak buat. Dan sekarang ni orang kata kehidupan tu adalah proses pembelajaran. Dan sekarang ni Syida nak fokus supaya belajar. Sebabnya orang kata nak akhir semester dah. Dan mungkin selepas habis ni Syida nak fokus pula pada bisnes. Dan bila Syida dah nampak dah, Syida dah tahu dah apa yang Syida akan buat satu hari nanti lah.
Cuma itulah kadang-kadang saya risau juga. Macam saya dah baca orang yang banyak berkata-kata ni, dia orang yang senyap ni tapi membuat kerja yang banyak, itu lebih baik daripada orang yang berkata-kata. Tu saya sangat risau sebenarnya. Jadi saya rasa macam orang sekarang ni saya nak macam buktikan, sediakan proposal, cari kat mana kilang tu, everything yang saya nak buat tu. Saya harap lepas saya habis SEM ni, kalau diberikan masa, saya nak memang nak buat hard lah macam untuk perniagaan ni. Sebab saya punya cita-cita besar. So bila cita-cita besar, bila kita ada duit banyak ni, kita boleh bantu orang. Itulah yang saya rasa. Dengan berjayanya pun saya rasa kita kena bantu orang. Betul. Dan sebentar tadi saya nampak yang Syida, raut wajah Syida risau sebab takut kata apa yang diimpikan tidak berjaya. Dan salah satu impian Syida nak bantu orang. Ya Syida. Syida bukan risau sebab apa tahu. Sebab Syida macam tak adalah kata umur Syida muda sangat. Tapi Syida rasa macam Syida takut Syida tak mampu. So Syida risau macam aku ni umur muda lagi. Bukanlah muda lah, macam orang yang masih banyak, yang ilmunya masih tak banyak lagi. Itu yang menjadi kerisauan saya lah. Saya rasa macam aku boleh ke benda ni. Tapi kalau balik balik saya tengok kehidupan saya sebelum-sebelum ni, saya rasa bila doa ibu saya, apa yang terjadi dalam kehidupan saya, saya rasa sebenarnya saya boleh jadi orang macam ni. Bukan saya boleh, saya memang akan berjaya. Tapi mungkin sekarang bukan masanya lagi. Itulah yang saya nampak. Alhamdulillah lah, saya nak ucapkan tahniah lah pada Syida. Sebab Syida, walaupun pada mulanya Syida cerita Syida down, Syida nak kembali balik ke zaman yang dulu, maksudnya zaman kegemilangan dulu. Tapi Syida, orang kata Syida nampak apa yang Syida akan buat satu hari nanti. Dan orang kata dengan berkat doa seorang ibu tu boleh mendorong untuk Syida menjadi seorang yang berjaya satu hari nanti. Dan boleh saya minta Syida untuk buat kesimpulan, di mana kesimpulan daripada awal sampai akhir. Daripada saya lah. Saya rasa kalau daripada segi perasaan ke macam mana? Kesimpulan dari segi perasaan, dari segi kesyukuran. Daripada segi perasaan, saya rasa daripada segi saya cerita tu, saya rasa macam bestnya ada orang nak dengar saya cerita. Walaupun saya rasa macam ada ke orang nak dengar. Tapi saya bersyukur lah sebab saya datang sini, saya rasa makin baik. Saya rasa macam ada orang masih ada orang mengatakan macam saya boleh jadi orang yang seperti lama, maksudnya mungkin lebih baik lagi seperti yang daripada dulu tu, mungkin orang yang berusaha. Dan saya rasa yang bersyukur tu, saya rasa tu lah, daripada segi perasaan tu saya bersyukur sebab saya dikelilingi oleh orang yang baik-baik, orang yang nak saya berjaya, yang sama-sama nak berjaya. Dan bersyukurlah sebab ibu saya orang yang menjadi support system kepada saya untuk terus maju ke hadapan. Alhamdulillah, syukur. Sebenarnya daripada awal lagi Syida cerita yang mula-mula Syida down dengan bisnes, tapi Syida bangkit semula dengan berkat doa seorang ibu. Syida yakin Syida sebenarnya boleh berjaya. Dan Syida sangat bersyukur dikelilingi dengan orang yang sentiasa support Syida. Sentiasa memberi orang kata-kata dorongan, kata-kata yang boleh membangkitkan semangat Syida. Betul. Tapi itulah macam saya cerita lah, macam bukanlah kata nak sedih sangat lah, tapi waktu time mak saya kena buat angiogram. Angiogram tu lebih kurang kos dia dalam 16 ke 20k lah, dekat IJN kan, Institut Jantung Negara. Masa tu kan sebab COVID kan, so macam dia seorang je boleh. So waktu tu sejujurnya ibu saya kena buat angiogram lah. Dan saya lah yang kena antara beradik, saya lah yang perempuan, sepeta lah kalau saya yang pergi kan. So saya pun teman ibu saya selama 4 hari 3 malam. Untuk malam yang pertama sebelum nak buat angiogram tu, ibu saya orang yang jadi tak tahan sejuk. So waktu tu dekat IJN tu ibu saya sejujurnya emosi saya agak tak stabil lah waktu tu. Waktu tu nak dekat saya dapat keputusan SEM lepas lah. Masa tu saya macam ni, saya kena tidur dengan ibu saya lah. Saya tapi yang best ni ada kerusi malas kat situ. Tapi kerusi malas tu bukan yang macam yang biasa-biasa tu, dia macam yang selesa sikit lah sebab dia macam ambil private sikit kan. Saya pun ambil dah kerusi malas tidur.
Tapi malam tu saya tak tidur pun dengan dekat situ. Saya tidur dekat atas katil dengan ibu saya. Sebab ibu saya kata sebab dia sejuk. So dia kata dia memerlukan seseorang untuk berada di sebelah dia. So saya pun duduklah sebelah ibu saya. Tapi apa yang saya nak cerita macam everything apa yang saya buat. Kadang-kadang macam pukul 2 pagi ibu saya kata nak terkencing sebab sejuk. Kadang-kadang hospital macam sejuk kan. Sejuk tu keluar apa pergi toilet. Saya memang akan temani ibu saya lah. Kira macam mengantuk gila. So macam pergi toilet. Sambung tidur balik. So bangun balik. Macam everything bila ibu saya cakap ibu saya nak pergi je, saya akan terus pop bangun lah terus. Macam tanpa saya fikir pasal diri saya. Sebenarnya cerita sampai satu tahap tu ibu saya yang mandi dulu. Saya tak mandi pun tak apa. Sampai macam tu sekali lah. Saya macam ibu saya ni is everything lah untuk saya. Lepas tu bila lepas pada angiogram tu orang lain semua macam 1 jam lebih je. Ibu saya sampai 3 jam. So sangat macam membuatkan saya memang sangat risau lah. Abang saya macam kenapa ni. Lepas tu sampai satu tahap tu dah 3 jam lebih tu tiba-tiba doktor panggil macam waris kepada lapisan kepada ibu saya lah. Saya terus jadi macam saya tak nak nangis ke apa. Saya macam ni kenapa ni. Sebab angiogram tu dia hanya 1% je yang negatif lah. Macam benda yang boleh berlaku. Tapi 1% lah. Dia bukannya macam luka yang boleh macam mana kan. Saya pun masuk. Tu saya nampak ibu saya macam duduk macam tu. Dia just masuk ke laser. Tapi ibu saya macam tak larat lah. Sebab dia bagi ubat yang pelali ke macam tu kan. Tu saya pun bagi ibu saya makan semua kan. Dia doktor tu kata bagi makan lah sebab waktu kena makan petang. Tapi dalam keadaan tu saya rasa macam ibu saya jujur emosi saya tak stabil lah waktu tu. Sebab saya rasa macam apa jadi ni. Doktor tak panggil saya, tak cakap apa-apa. Tapi suruh saya masuk. Mak saya menjalankan tak okey. Dan darah tinggi tu agak tinggi sikit lah. Tu saya pun macam waktu tu saya tak tahu lah nak cakap macam mana. Saya kata ya Allah Tuhanku. Waktu tu saya memang emosi saya tak stabil lah. Sedangkan esok tu saya nak kena tengok keputusan. Lepas tu saya pun macam okey tak apalah. Rupanya tunggu katil. Tunggu katil sebab katil kat atas tu orang tu tak keluar lagi. So saya macam okey dah lega lah buat naik atas kan. Waktu tu saya tak solat Zuhur, tak solat Asar, tak solat Maghrib dan saya tak solat Isyak. Semata-mata saya tunggu ibu saya. Saya macam okey tak apalah. Lepas tu saya lapar waktu tu. Sebab makanan disediakan, saya tak tahu rupanya boleh sediakan makanan tu apa? Makanan tu boleh minta rupanya. Tapi dia akan masuk dalam bil lah. Saya tak tahu. So saya just order Foodpanda macam tu lah. Tapi apa yang saya rasa macam waktu tu saya tak pernah lah. Saya pernah ada lah rasa sedikit sedih. Sebab waktu tu saya dapat tahu macam saya adalah kawan macam ni kawan yang bukanlah kata istimewa kawan. Waktu tu saya dapat tahu, bukan dapat tahulah, saya macam ada perkara yang menyedihkan saya. Dah lah ibu saya macam tu. Macam ibu saya dalam keadaan yang tak stabil lagi. Saya dapat perkara yang begitu sedih. Macam ya memang betul sedih lah saya rasa. Lepas tu waktu tu saya macam okeylah tak apalah. Saya betul-betul redha lah masa tu sebelah ibu saya sebelah katil saya. Sebelah katil lah. Saya solat sebelah tu. Solat sebelah katil je lah kan. Macam doa tu dah minta Allah berikan yang terbaik untuk saya. Tapi dan alhamdulillah lah esok pagi lepas subuh tu, itu pun sebab saya dipaksa lah, sebab saya pelapis kena dipaksa untuk bagi tahu berapa tu. Tu saya sedih lah. Macam saya tak sangka macam Allah bagi saya hujan yang saya rasa macam berat, tapi Allah bagi saya nikmat yang besar yang saya rasa saya tak tahu dekat mana. Sebab kalau tanya saya usaha sangat, saya macam memang saya usaha. Saya memang berusaha ke arah tu. Tapi saya tak sangka lah Allah bagi saya nikmat macam tu. Saya rasa bersyukur lah. Itu je yang saya mampu cerita. Saya nampak ya, sebenarnya walaupun dalam keadaan macam tu, Syida sebenarnya sedih dan Syida bermain dengan emosi. Dan emosi memang tak stabil waktu tu sebab adik mak sakit. Tapi saya nampak yang Syida ni sebenarnya seorang anak yang sangat baik, yang mana mendahulukan mak dalam apa jua keadaan kan. Dan itulah satu benda yang positif pada diri Syida. Dan apa yang saya dapat simpulkan daripada awal Syida bercerita sampai sekarang, saya nampak Syida seorang yang sangat bersemangat lah. Ada orang kata semangat yang berkobar-kobar dan ada sifat positif dalam diri. Dan boleh saya simpulkan bahawa walau apa jua orang kata cubaan yang datang, tapi Syida kena kuat untuk hadapi cabaran.
Jadi disebabkan kita dah kesuntukan masa, dah sampai masanya. Jadi ada apa-apa lagi yang Syida nak nak kongsikan? Oh tak ada. Okey, tak ada. Tapi saya rasa lega lah. Lega. Alhamdulillah lah bila Syida dah rasa lega kan. Okey, jadi kita boleh tamatkan sesi di sinilah. Terima kasih Syida sebab dah datang sesi kali ni. Jika apa-apa ada lagi isu, kita boleh jumpa pada hari yang akan datang lah. Jadi terima kasih Syida. Ya, sama. Okey, terima kasih. Kau tahu kenapa?